وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بالغدو والآصال ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Ayat 36, 37 dan 38 di dalam surah An-Nur. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a, di rumah-rumah yang Allah izinkan, yakni Allah perintahkan agar diangkat, yakni dimuliakan akan dia. Allah suruh kita muliakan tempat-tempat ibadat, muliakan masjid. Dan sesiapa yang memuliakan sesuatu yang Allah muliakan akan diberikan balasan yang mulia. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, sesungguhnya ia datang daripada hati yang bertakwa. Dan apabila kita memuliakan tempat yang mulia, kita mengambil berat terhadap masa yang mulia, kita mengambil berat dan memuliakan orang-orang yang mulia, kita mengambil berat dan memuliakan amal ibadat yang mulia, maka sudah tentu kita akan diberikan balasan yang mulia. Hadis kata kama tadinu tudan, ay kama taf'alu tujza. Sebagaimana yang kamu lakukan, begitulah yang akan diberikan balasan kepada kamu. Kita mengambil berat masa-masa yang mulia. Masa yang mulia seperti sebelum subuh. Masa yang mulia seperti selepas subuh. Masa yang mulia antara maghrib dengan isya. Masa yang mulia, masa yang dalam 24 jam dengan pengisian yang baik. Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah menyebut dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid, ada 4 masa yang mulia dalam sehari semalam yang perlu kita ambil berat. Salah satunya sebelum subuh, yang kedua lepas subuh, yang ketiga antara maghrib isya. Jangan kita biar waktu itu berlalu tanpa pengisian ibadat. Antara maghrib isya duk pulun tengok TV, orang duk pergi semayang masjid surau, orang duk buat ibadat antara maghrib isya, kita tak peduli waktu tu, rugi. Sebelum subuh orang makit semayang 1-2 rakaat baca doa, kita juga duk tidur lagi, rugi. Lepas subuh sampai terbit matahari, Imam Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, diisi dengan 4 perkara. Diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, diisi dengan baca doa, diisi dengan muhasabah. Antara mayang subuh hingga terbit matahari isi dengan 4 perkara, kata Imam Ghazali rahimahullah. 1, isi dengan zikir. Alhamdulillah, kita lepas subuh kita zikir astaghfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang kedua, isi dengan baca Quran.
Lepas subuh kita baca ayat kursi, kita baca Fatihah, kita baca ayat Quran walaupun sepatah dua. Yang ketiga isi dengan doa. Kita baca doa tiap-tiap pagi lepas sembahyang subuh dan lepas sembahyang 5 waktu. Yang keempat, kata Imam Ghazali rahimahullah, muhasabah diri. Kita cek balik, mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita untuk kita perbaiki. Mungkin ada dosa kesalahan untuk kita bertaubat. Mungkin ada kejahilan yang perlu kita ganti dengan ilmu. Kita cek perangai kita yang huduh untuk kita tukar menjadi belok. Ibadat kita yang tak berapa sempurna untuk kita tingkatkan. Kejahilan kita yang masih banyak untuk kita rajin mengaji. Zikir kita sikit untuk kita bagi banyak. Istighfar kita sehari berapa patah untuk kita tingkatkan. Selawat baca berapa kali untuk kita lebihkan. Jadi muhasabatun nafs. Kita cek diri kita untuk kita perbaik. Kita suka kat siapa? Suka kat orang baik kan? Suka kat orang jahat? Kerana hadis kata kamu akan duduk di akhirat bersama orang kamu suka. Kalau kita suka kepada para nabi, suka kepada para sahabat, suka kepada para wali Allah, suka kat orang baik-baik yang telah mati, suka kat orang baik-baik yang masih hidup, mudah-mudahan kita duduk dengan mereka dalam syurga. Hadis kata al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang bersama dengan orang dia suka di dunia ni, di akhirat kelak. Hari kiamat besok kita nak duduk dengan siapa, tengok kita suka kat siapa di dunia ni. Di dunia kita suka kat orang kafir tak semayang, tak masuk Islam. Di dunia kita suka orang Islam hak duk derhaka pada Allah, aurat pun tak tutup, semayang pun tak. Suka ke artis yang kadang-kadang derhaka kepada Allah, suka kepada ahli sukan yang kadang-kadang tak taat kepada Allah, suka kepada ahli politik yang kadang-kadang menentang Allah, suka kat kawan-kawan nak jenis malas mengaji, malas semayang, merapu banyak. Kita suka kat siapa, dengan orang tu lah kita akan duduk di akhirat kelak. Maka hati kita nak kena kontrol, suka ke orang-orang yang jadi ahli syurga, suka ke orang baik-baik. Dan suka kepada orang baik itu menunjukkan kepada tindakan kita yang baik, bercakap yang baik, menulis yang baik, memikirkan yang baik, kerana kita suka ke orang baik. Kita suka tempat yang baik, suka ke masjid, suka ke majlis ilmu, suka kepada zikrullah, suka kepada baca buku yang baik, akan memberi kesan kepada tindakan kita. Kita bercakap jadi baik ke jahat, kita dengar jadi baik ke jahat, kita nak pergi baik ke jahat, kita nak berkawan ke baik ke jahat, terletak kepada kesukaan yang main daripada hati kita. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya kata-kata yang sebenar itu duduk dalam hati. Lidah itu pengalir apa yang duduk dalam hati. Kalau hati kita baik, lidah kita bercakap baik, tangan kita menulis baik, mata kita tengok baik, telinga kita tengok baik. Diri kita nak berkawan dengan orang baik, diri kita nak dekat dengan orang baik. Tapi kalau hati jahat, mulut cakap jahat, telinga dengar jahat, mata melihat jahat, tangan menulis jahat, kaki nak pergi tempat jahat, kaki nak buat jahat, kita nak kawan orang jahat, kita suka kat orang jahat. Maka kesukaan kita yang sekarang ini menentukan hasil yang baik atau balasan yang buruk di akhirat kelak. Maka di antara doa yang dibaca, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Doa dibaca ketika tawaf, ketika sa'i, ketika buat haji umrah,
satu doa yang terkandung dalam doa sewaktu sedang bertawaf ataupun sedang bersa'i. Allahumma habbib ilaina al-iman, Allahumma inna nas'alukal jannata. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akan syurga. Wa ma yuqarribuna ilaiha, dan segala sesuatu yang mendekatkan kami kepada syurga. Hati yang mendekat kepada syurga, keinginan yang ingin kepada syurga, perbuatan dan kata-kata yang membawa kepada syurga, kawan yang membawa kepada syurga, isteri suami yang membawa kepada syurga, anak menantu yang membawa kepada syurga, jawatan yang membawa kepada syurga, duit yang membawa kepada syurga, kereta motor yang membawa kepada syurga, rumah yang membawa kepada syurga, handphone yang menyebabkan kita masuk syurga, bukan masuk neraka. Apa yang kita dapat bagi menjadi pendekat dan pembawa kepada syurga. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau syurga dan segala sesuatu yang mendekatkan kami kepada syurga, min qaulin, berupa kata-kata ahli syurga, kata-kata yang menyebabkan kita masuk syurga, bukan kata-kata yang menyebabkan masuk neraka. Kata-kata sama ada dengan mulut ataupun dengan tulisan. Min qaulin wa amalin, dan amalan yang membawa kepada syurga. Apa makna, apa beza amalan dengan fi'lin, amalan dengan perbuatan? Perbuatan mungkin lama-lama sekali, amalan benda yang berterusan. Tiap-tiap hari duk buat, tu dia panggil amalan. Seperti amalan sembahyang 5 waktu, seperti amalan wirid. Kita tiap-tiap hari kita sembahyang tak tinggal, maka kita beramal nama dia. Quran kata orang baik ni orang yang berilmu dan beramal, bukan ilmu dan berbuat. Alladzina amanu wa amilus solihat, bukan alladzina amanu wa fa'alus solihat. Beramal maksudnya perbuatan yang dilakukan secara tetap dan berterusan, bukan buat sekali tuang sebulan. Min qaulin wa amalin wa niyatin, niat, wa i'tiqadin, dan i'tiqad, yakni akidah, kepercayaan, keyakinan, keimanan. Saya nak 4 benda ni menyebabkan saya pergi ke syurga. Kata-kata, amalan, niat, akidah. Akidah yang selain daripada ahli sunnah saya tak mau, kerana yang tu tak betul. Saya nak ada akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah yang dipegang oleh sebahagian besar jumhur ulama, kebanyakan ulama-ulama besar yang mengarang kitab-kitab besar. Akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Bacalah kitab tafsir kah, kitab hadis kah, kitab fiqh kah, kitab tasawuf kah, kitab tauhid kah, kebanyakan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Akidah yang betul, ibadah yang betul, kata-kata, niat, amalan, semua nak bawa pergi masuk syurga. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Sambungan doa itu berbunyi, wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Dan kami berlindung dengan Engkau daripada api neraka dan segala sesuatu yang mendekatkan kepada neraka, segala sesuatu yang menyebabkan masuk neraka, berupa kata-kata, amalan, niat dan akidah. Saya hendak niat saya, niat yang baik membawa kepada tempat baik. Kata-kata saya, kata-kata yang baik membawa kepada saya masuk tempat baik. Amalan dan perbuatan saya yang baik, yang membawa supaya saya jadi yang baik, semua saya nak hak pergi ke syurga. Maka salah satu tanda orang nak pergi syurga di dunia ni, dia suka ke orang yang ahli syurga. Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia suka di akhirat kelak. Jadi kita kenal diri kita ni suka kat siapa?
Kita kenal diri kita suka aktiviti apa. Kita suka kenal diri kita suka niat yang macam mana. Kita kenal diri kita suka kelaku yang macam mana. Semua tu kita boleh timbang sendiri. Kita muhasabah cek balik diri kita, kita kenal. Aku suka kat orang semayang ke orang tak semayang. Aku suka kat orang yang tutup aurat ketika dia khalayak ramai ke dedah aurat dia khalayak ramai. Aku suka kat orang yang rokok sujud pada Allah ke tak pernah semayang semua hidup. Kita kenal, kita nak duduk dengan siapa di akhirat, kita kenal kita suka dengan siapa lah ni. Rugilah orang yang tak suka kat orang baik, suka kat orang jahat. Kerana kesukaan itu hanya seketika. Hanya saatnya. Mungkin sehari, mungkin 10 hari, mungkin setahun, mungkin 10 tahun. 100 tahun tak sampai. Biasa-biasanya mati sebelum 100 tahun. Suka tekat bertahun-tahun, tapi di akhirat rugi buat apa? Maka perlu kita menyukai apa yang Allah suka. Sebab itu hadis kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tukum bih atau lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kamu, melainkan kehendak seseorang itu suka kepada apa yang aku datangkan. Hatta yakuna hawahu, sehingga kehendak dia, kesukaan dia tab'an lima ji'tu bih, mengikut apa yang aku suka, yang aku bawa. Rasulullah bawa Islam, aku suka ajaran Islam. Rasulullah bawa semayang tu wajib, aku suka semayang. Rasulullah bawa minum arak tu haram, judi tu haram, aku benci benda yang Allah dan Rasul benci. Itu tanda orang imannya tinggi. Jadi di antara yang Allah suka ialah rumah Allah. Kalau Allah suka kita hadir ke rumah dia, maka kita jadi orang yang suka pergi rumah dia. Salah satu daripada sifat yang bagus apabila kita pergi rumah Allah Ta'ala ini, dikatakan kita terlibat dengan menjadi orang yang membuang kotoran atau sampah yang mungkin jumpa dalam rumah Allah. Jangan kita kata ni kerja tu siap. Kita jumpa plastik, kita jumpa daun masuk dalam masjid, sambil lalu nak balik, kita kata tu siap ni malah sampah dalam masjid, dia tak buat kerja, minta makan gaji buta. Tak, tu peluang kita nak dapat pahala. Sambil-sambil jalan ada plastik jumpa dalam masjid, buang. Ada sampah, ambil. Dalam hadis diriwayatkan, hadis Ibnu Majah, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhati yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Dipamerkan kepada aku pahala-pahala umatku sehingga satu benda tak elok. Qazah ni macam benda kotor, benda yang dianggap tak elok. Jangan kita duduk dalam masjid, kita buang tik hidung kita dalam masjid. Jangan kita duduk dalam masjid, kita cabut rambut, tauk dalam masjid. Buang benda yang dianggap tak elok dalam masjid. Wa uridat alayya zunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min al-Qur'ani aw ayatin utiyaha ar-rajulu summa nasiyaha. Dan dipamerkan kepada aku dosa-dosa umat aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surah Al-Quran atau satu ayat yang seseorang tu ingat kemudian dia lupa. Baca Quran ingat dah, biar bagi lupa, dosa besar. Begitu juga qazah. Qazah ni mufrad kepada qazah. Qazah ni sesuatu yang duduk di mata, di ayak, di minuman daripada tanah, kotoran. Setiap yang dianggap tak elok duduk dalam masjid, walaupun kecil sedikit, kita buang. Kita jumpa batu ke, jumpa tik cicak ke, kita buang daripada masjid. Cuci sampah ke, kita kaih buang. Pahalanya begitu besar.
dalam hadis riwayat Ibnu Majah kata, man akhraja adhan minal masjidi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mengeluarkan sesuatu yang kotor daripada masjid, nescaya Allah binakan baginya satu istana di dalam syurga. Seperti hadis tentang kelebihan bina masjid, begitu juga kelebihan membuang sesuatu yang dianggap kotor dalam masjid. Ada hadis yang lain riwayat Sayyidina Hasan Basri rahimahullah, mas kahwin kepada bidadari di dalam syurga ialah membuang sesuatu yang kotor yang kita jumpa dalam masjid. Jadi suka pergi masjid, suka berkhidmat kepada masjid adalah sifat yang mulia yang dipuji oleh Allah dalam ayat surah At-Taubah kita baca kemarin, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, dan dipuji oleh Allah dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah ila akhiril ayah, ayat 37 dalam surah An-Nur. Perkataan la tulhihim tijaratun, tidak melalai akan mereka itu oleh meniaga, oleh perniagaan, yakni seorang muslim yang jujur, yang ikhlas dan jujur, dia walaupun kalut dengan meniaga, kalut cari makan, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain selain pada meniaga, wal yakunillahu ala balil mu'mini daiman. Sesiapa saja yang sibuk dengan keduniaan seperti meniaga dan seumpamanya, tak kiralah kerja petani ke, kerja buat sendiri ke, kerja kerajaan ke, sebarang pekerjaan yang dia terlibat yang halal untuk dia dapat gaji, bagi dia belanja anak isteri, jangan sampai pekerjaan itu menyebabkan dia lupa kepada Allah Ta'ala. Wal yakunillahu ala balil mu'mini iman. Hendaklah Allah Ta'ala itu berada dalam jiwa, dalam ingatan, dalam hati orang beriman sentiasa. Dia kerja pun, dia tak lupa nak pergi rumah Allah. Dia nak pergi semayang jemaah. Tak boleh 5 waktu, 4 tak boleh 4, 3 tak boleh 3, 2 tak boleh 2, 1. Yang penting tiap-tiap hari dia usaha supaya dia boleh pergi rumah Allah. Dia tak lalai. Pekerjaan dia tidak menghalang dia untuk menghadirkan diri dia ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa indama yakunul insanu ala dzikrillah fa innallaha yu'tihi min madadihi. Ketika seseorang itu mengingati Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti Allah akan memberikan bantuan kepada orang itu. Kita nak Allah tolong kita dalam menghadapi suasana yang ada. Mungkin kita menghadapi masalah di tempat kerja, mungkin kita menghadapi masalah rezeki, mungkin kita menghadapi masalah keluarga, mungkin kita menghadapi masalah dengan jiran, mungkin kita menghadapi masalah bimbang kepada COVID-19 dan sebagainya. Maka peliharalah zikrullah. Ingat kepada Allah itu jangan tinggal. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang rajin mengingatinya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku ingat kepada kamu. Syukurlah kamu kepada aku, jangan kamu kufur kepada aku. Allah Ta'ala peringat sedemikian dalam surah Al-Baqarah. Jadi masalah-masalah yang dihadapi mudah-mudahan terubat. Kesedihan dan kemurungan mudah-mudahan dapat dihindarkan. Susah hati kerana sesuatu masalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala cepatkan bantuan dan menghilangkan susah hati itu. Apabila orang yang terlibat
dengan sesuatu permasalahan keduniaan, sesuatu aktiviti keduniaan itu tidak lupa untuk menghadirkan dirinya ke rumah Allah untuk menjadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang kita baca hari itu, ayat dalam surah Al-Maidah, Allah panggil ahli kitab, ya ahlal kitab qad ja'akum minallahi, ayat 15 surah Al-Maidah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ayat 15 surah An-Nur, surah Al-Maidah menceritakan qad ja'akum minallahi nurun, sesungguhnya telah datang kepada kamu semua daripada Allah itu oleh satu nur, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, yang menyata, yang jelas, yang nyata. Hujung ayat surah Al-Maidah, ayat 15 surah Al-Maidah ni menceritakan Allah datang dua perkara. Yang pertama nur, yang kedua kitab. Nur itu Nabi Muhammad SAW, kitab itu Al-Quran. Apa hikmah dikembang Rasulullah dengan Quran? Kerana baginda dengan Quran itu hak tula. Macam mana maksud hak tula? Al-Quran itu kitab yang berbentuk tulisan, Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran berbentuk perlaksanaan. Jadi Quran itu manhaj, teori duduk dalam Quran, praktikalnya duduk kat Rasulullah. Mana dalilnya? Dalilnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Nabi SAW? Nabi SAW, Sayyidah Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak baginda itu ialah Al-Quranul Karim. Jadi peraturan Allah secara teorinya ada dalam Quran, secara praktikal, secara praktiknya ada kepada diri Nabi SAW. Rasulullah mempraktikkan, menghayati, mentatbiqkan, melaksanakan perintah dan larangan Allah dalam 30 juzuk Quran. Maka kita baca dalam beberapa ayat, Allah kembang dua-dua ni perkara biasa. Seperti kita baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin, kemudian wal Quran, Quran dulu, lepas Quran innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, termasuk salah seorang rasul yang diutus. Quran dengan engkau, Quran dengan sunnah. Maka Quran dengan sunnah, nur dengan kitab, Rasulullah dengan Quran, Quran dengan Rasulullah. Maka orang yang berada di ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus yang disebut dalam ayat surah Yasin, mesti dia ikut wal Quranil Hakim, mesti dia ikut innaka laminal mursalin. Mesti dia mengaji Quran, mesti dia mengaji hadis. Quran dengan hadis itu membawa kepada jalan yang betul. Mesti dia ikut nur, mesti dia ikut kitabun mubin dalam ayat 15 surah Al-Maidah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi nur di sini iaitu Nabi Muhammad SAW, kitabun mubin, kitab Quran. Quran dengan hadis kena mengaji, kena tak boleh tinggal. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah aku, sunnah Rasul aku. Sebagaimana ayat 15 menceritakan Quran dengan Rasulullah, ayat 15 surah Al-Maidah, Quran dengan Quran, kitab Rasulullah dengan Quran. Rasulullah dulu baru Quran, tu ayat 15 surah Al-Maidah. Surah An-Nisa kita baca hari itu, Rasulullah dulu baru Quran juga. Pada ayat 174 surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum
wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti daripada Tuhan kamu, yakni Rasulullah, yang benar dalam menyampaikan wahyu daripada Allah. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah turunkan kepada kamu satu cahaya yang menerangi, yaitu kitab suci Al-Quran. Baginda lah yang menyampaikan bahawa kitab itu datang membawa peraturan hidup, manhajul hayah, yang mengajar plan kehidupan yang betul. Macam kita nak buat rumah, kita kena ada plan. Bilik tang mana, bilik tidur tang mana, bilik makan tang mana, tandas tang mana, bilik tetamu tang mana. Kita ada plan dulu baru buat rumah. Maka plan kepada kehidupan manusia duduk dalam Quran. Nak semayang bila, nak keluar zakat, apa benda kena nak keluar zakat, banyak mana nak keluar. Quran dibantu oleh hadis, dijelaskan oleh hadis. Quran kata ringkas, aqimus salah, dirikan semayang. Nak semayang apa? Bila nak semayang subuh, bila nak semayang luhur, kena mengaji hadis. Quran habaq ringkas. Subuh pukul berapa, luhur pukul berapa, hadis yang habaq. Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana kamu tahu aku semayang. Quran kata, aqimus salah, dirikan semayang. Rukun semayang ada berapa? Kena mengaji fiqh. Fiqh yang habaq, rukun semayang ada 13. Pasal apa 13? Ambil daripada Quran hadis. Ambil daripada ijtihad para ulama. Jadi Quran tak habaq pun rukun semayang ada 13. Quran tak habaq pun semayang 5 waktu ada subuh, luhur, asar, maghrib, isyak. Quran habaq ringkas, dijelaskan oleh hadis, dijelaskan oleh ulama mujtahidin. Baru kita boleh buat cara betul. Kalau kau pakai baca Quran faham sendiri, baca hadis faham sendiri, takut pi kod lain. Baik kita baca Quran, baca hadis mengikut kefahaman ulama besar yang sudah diterima pakai ulama mujtahid. Daripada kita faham baca faham sendiri, kadang-kadang ayat Quran ataupun hadis itu mansukh, telah terhapus dia punya hukum dan amalan, kita pun tak sedar. Pasal kita tak reti ilmu usul fiqh, tak reti alat-alat nak memetik daripada Quran hadis. Maka kita dapati bahawasanya Quran dengan hadis ni dikembang dalam banyak ayat dan dibantu oleh penjelasan bahawasanya Quran dan hadis itu tidak boleh difahami oleh orang biasa macam kita, melainkan kita kena ikut kefahaman ahli dalam bidang tersebut. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tadi dulu. Esok kita sambung lagi sikit huraian kepada ayat ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.